Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menjawab salam daripada yang menonton. Lepas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, pada malam ni kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat teruskan kelas hadis 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah pada malam ni kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang diberi tajuk seringan-ringan siksaan di neraka. Jadi kita ambil peluang untuk kita peruntukkan masa kita untuk mendengar hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui buku 40 hadis penawar hati dan beserta dengan ulasan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Nafa'anallah bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis pada muka surat 17 yang diberi tajuk seringan-ringan siksaan di neraka. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري وبه قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخماص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Artinya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya. Dia menyangka bahawa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini periwayatnya merupakan Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan hadis ini daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nu'man bin Bashir ini? Dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ada meriwayatkan
sebanyak 114 hadis dia yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni merupakan kanak-kanak daripada dia merupakan seorang bayi yang pertama dilahirkan setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia daripada puak Khazraj Al-Ansari lah. Al-Ansari daripada penduduk Madinah. Kerana apa? Disebutkan dia merupakan anak yang dilahirkan pertama setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kerana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka puak-puak yang tidak suka kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ini adalah puak Yahudi di Madinah. Di Madinah ketika itu, di Madinah ada penduduk yang terdiri daripada kaum Yahudi, daripada Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Khaybar dan sebagainya. Mereka ni tak suka. Kerana apa? Mereka mengharapkan Nabi itu diutuskan daripada kalangan orang Yahudi. Tetapi bila mana Nabi akhir zaman diutuskan daripada kalangan bangsa Arab, jadi tidak sukanya mereka tu ataupun benci mereka tu, sehingga kan mereka keluar daripada mulut-mulut mereka, kamu tengoklah nanti tidak ada seorang bayi pun yang lahir daripada kalangan orang Muhajirin yang datang ke Madinah, dan penduduk Madinah pun tak ada seorang bayi pun lahir lepas ni. Kata-kata buruk puak Yahudi ni kerana tak suka kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Namun apabila sampai dua hijrah, dengan dua hijrah lahirlah seorang bayi yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kerana mak dia Islam dan ayah dia pun Islam. Jadi bila lahirnya, mak dia ni bawa bayi ni, Nu'man bin Bashir ni, pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan Nu'man ini. Nabi doakan kepada Nu'man ini dengan doa an ya'isha 'izzah, kan, an ya'isha 'izzah, kehidupan ini penuh dengan kemuliaan. Kehidupan bayi ini nanti akan ada daripada kehidupan ni, Nu'man bin Bashir ni penuh dengan kemuliaan. Kemudian Nabi doakan dia an yamuta syahidah, dia akan mati syahid. Kemudian Nabi doakan kepada Nu'man bin Bashir ni wa yadkhulul jannah, dia akan masuk ke syurga nanti. Dan ternyata dimakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Maka Nu'man bin Bashir ni dilantik sebagai gubernur di Iraq. Dilantik menjadi gubernur di Iraq. Kemudian ketika berlaku zaman fitnah, pergaduhan ataupun pertelingkahan di antara Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidina Husin, maka Nu'man bin Bashir ni diarahkan untuk membunuh, untuk membuat serangan kepada Husain. Tetapi dia mengambil jalan untuk letak jawatan sebagai gubernur untuk tidak terlibat di dalam pertelingkahan ini. Jadi ditinggalkan jawatan dia. Jadi ketika dia tinggalkan jawatan tu, sahabat-sahabat yang lain menyebut hidup dia ini penuh dengan kemuliaan, kerana dia tak mau terlibat dengan pertelingkahan yang berlaku ketika itu. Sanggup dia turun jawatan daripada menjadi seorang gubernur. Kemudian dia bergerak ke Syam. Ketika dia bergerak ke bumi Syam, pemerintahan ketika itu mengupah seorang mengikori dia
ikut dia, dan ketika dia melaksanakan solat, kan orang yang berpura-pura yang diupah ini solat ikut belakang dia, dan setelah itu orang itu menikam Nu'man bin Bashir, dan Nu'man bin Bashir ini mati seperti mana didoakan oleh Nabi SAW sebagai seorang syahid. Dan seorang syahid tentulah masuk ke dalam syurga. Itu kehidupan Nu'man bin Bashir seperti mana yang didoakan oleh Nabi SAW. Jadi doa Nabi ini mustajab, seperti yang kita tengok perawi sebelum ini, Anas bin Malik pun telah didoakan oleh baginda Nabi SAW. Begitu indahnya kehidupan para sahabat ketika bersama dengan Nabi SAW, apatah lagi ketika mana mereka ni didoakan oleh Nabi SAW. Dan Nu'man bin Bashir ini dia merupakan anak kepada seorang wanita, iaitu Amrah bin Rawahah radhiyallahu anha. Siapa Amrah binti Rawahah ni? Merupakan saudara perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni syahid ketika perang Mu'tah. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW ni perlu kita tahu kisah mereka. Kisah mereka melalui sirah-sirah Nabi SAW. Untuk apa? Bila kita kenal mereka, kita tahu kehidupan mereka, akan membangkitkan kepada kita kesedaran ataupun cintakan kepada agama ini bertambah kuat. Jadi kita belajar untuk kenal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Banyak kitab-kitab yang diterjemahkan, seperti kitab Hayatus Sahabah, kitab-kitab bahasa Melayu ada tentang sirah Nabi SAW, tentang sahabat Nabi. Ini sebagai apa? Membangkitkan sayang kita kepada agama, seperti mana para sahabat dahulu sayang mereka kepada agama, sayang mereka kepada Nabi SAW. Jadi kisah-kisah mereka ini, seperti mana Al-Quran itu didatangkan dalam Al-Quran itu dalam bentuk cerita-cerita. Ashabul Kahfi, Ashabul Aikah, diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Itu dalam bentuk penceritaan, pengkisahan untuk apa? Untuk meneguhkan keimanan kita. Jadi kita pun kadang sebagai seorang manusia ni memang suka ke arah penceritaan, jalan penceritaan ni. Jadi kita untuk menyuburkan keimanan kita, untuk menyegarkan keimanan kita, banyakkan untuk kita membaca ataupun menghayati kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti yang kita sebut malam ni tentang Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia lahir pada 2 Hijrah. Dia meriwayatkan daripada Nabi sebanyak 114 hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Yang menariknya tentang Nu'man bin Bashir ni, dia ada meninggalkan kata-kata hikmah yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah. Satu kata-kata ni yang boleh kita ambil ataupun kita renung dalam situasi kita jalani kehidupan pada hari ini. Apa Nu'man bin Bashir sebut? Dia disebut inna halaka kulla halakin an ta'mala bisayyiati fi zamanil bala. Itu Nu'man bin Bashir kata apa? Sesungguhnya kecelakaan, bagi setiap kecelakaan adalah kamu melakukan maksiat ketika mana turunnya bala. Ketika mana turunnya bala, kamu masih lagi melakukan maksiat. Itu cukup rugi sebenarnya. Seperti mana yang kita hadapi sekarang ni. Kita telah duduk di dalam suasana wabak yang melanda, maka
yang penting bagi kita hari ini, yang menjadi fokus kepada kita apabila sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak yang menular ini, maka yang perlu kita fokuskan adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan maksiat, wal a'yazu billah. Inna halaka kulla halaka an ta'mala bisayyiati fi zamanil bala. Kecelakaan di atas kecelakaan apabila kamu mengerjakan kemaksiatan pada zaman ataupun pada masa berlakunya bala. Wal'iyyazu billah. Moga kita dihindarkan dan moga Allah uji kita pada hari ini, wabak ini meningkatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ditingkatkan, selawat kita ditingkatkan, bacaan Al-Quran kita ditingkatkan agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan, mengangkat wabak yang melanda ni. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tentang An-Nu'man bin Bashir, perawi bagi hadis pada malam ini. Apa yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir ini, qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Inna ahwana ahalin nari azaban yaumal qiyamah. Inna ahwana, sesungguhnya seringan-ringan azab api neraka pada hari kiamat nanti, la rajulun, seorang lelaki, yudha'u fi akhmasi qadamaihi, diletakkan di telapak kaki dia ni, jamratan, dua ketul batu daripada api neraka, yaghli minhuma dimaghuhu, diletakkan dua batu daripada api neraka ni sehingga kan otak yang ada di kepalanya ni mendidih ataupun bergegar. Umma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban, dia ingat orang yang menjalani siksaan ini, dia ingat itu seberat-berat siksaan. Dia merasakan bahawa itu merupakan seberat-berat siksaan di neraka. Sedangkan itu merupakan seringan-ringan azab. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban. Dia ingat itulah paling berat lagi siksaan api neraka. Wa innahu, sedangkan ianya merupakan la ahwanuhum azaban. Dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Paling ringan siksaannya. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhuma rahimahumullah. Apa yang disebutkan keterangan daripada hadis ini oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, disebut apa? Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dalam Al-Quran, antara yang dihidangkan kepada kita melalui Al-Quran, pengajaran-pengajaran yang berbentuk al-wa'du wal-wa'id. Satu cerita tentang nikmat syurga dan satu lagi ancaman daripada api neraka. Banyak ayat-ayat yang kita lalu, banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita lalu, kita baca makna dia menceritakan tentang azab api neraka. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Itu semua menceritakan tentang apa? Tentang ancaman ataupun tentang azab di dalam api neraka. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran ini yang berbentuk nikmat-nikmat syurga. Nikmat syurga itu. Jadi
bila kita hayati dengan penuh penghayatan, maka ni akan melembutkan hati kita. Seperti yang kita selalu sebut, hadis-hadis yang disusun oleh penyusun adalah untuk bila kita dengar dan mengingatkan kita, kan, mengejutkan kita daripada kelalaian, dan kita kembali insaf dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di dalam solat kita, kan, di dalam solat kita, sebelum kita bagi salam disunatkan untuk kita berdoa. Ada daripada kita yang dah hafal doa ni. Apa doa kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bagi salam, setelah selesai kita membaca tahiyat akhir? Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu ya Allah daripada azab api neraka. Kita mohon berlindung daripada Allah daripada azab api neraka. Apa lagi yang kita doa? Wa a'udzubika min azabil qabr. Kita mohon berlindung daripada azab kubur. Yang minggu lepas kita ada tengok ataupun kita ada dengar hadis berkenaan dengan kubur. Kemudian apa yang kita doa lagi? Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Minta berlindung daripada fitnah dajjal, minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian nanti. Itu doa hafal. Dan sebelum kita bagi salam, kita doa dengan doa tersebut. Dan doa yang kita hafal lagi, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon kepada Engkau ya Allah keridaan-Mu ya Allah dan syurga. Aku mohon syurga. Wa a'udzubika min Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon berlindung daripada Engkau ya Allah daripada kemurkaan-Mu ya Allah dan daripada apa? Daripada api neraka. Itu doa kita. Kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan kita daripada azab api neraka. Dan disebutkan lagi, dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Baru letak batu daripada api neraka dah mendidih kepala. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat lagi. Bayangkan, itu pun dah seringan-ringan azab api neraka. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita boleh rujuk balik peristiwa Isra' Mi'raj, bagaimana Nabi SAW dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan yang berlaku di api neraka. Cukup berat. Sebab tu tadi saya sebut doa yang kita bacakan sebelum kita bagi salam. Lepas kita bagi salam pun kebiasaannya ataupun menjadi sunnah, selepas dari solat subuh, fardu subuh, dan selepas solat fardu maghrib, kita tak tinggal apa yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali kita minta? 7 kali kita minta, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pintu api neraka itu ada 7. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan aku ya Allah daripada pintu neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan aku daripada pintu neraka Jahim.
daripada pintu neraka Hutamah, daripada pintu neraka Saqar, daripada pintu neraka Sa'ir, neraka Laza, dan seterusnya neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal selepas solat subuh, selepas solat maghrib, jadi kita baca dengan 7 kali bacaan. Jangan kurang. Kerana kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada ketujuh pintu ini. Kerana kita takut hadis yang kita dengar pada malam ini seringan-ringan pun dapat menggelegak otak, kan? Dan orang yang menghadapi itu pun ingat dialah yang paling berat sekali disiksa, kan? Bagaimanakah siksaan-siksaan lain yang cukup dahsyat dalam bentuk makanan-makanan ataupun minuman-minuman di dalam api neraka. Kita tahu dengan kita baca Al-Quran, kan, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ni disediakan neraka jahannam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Neraka jahannam ni untuk siapa? Orang yang melampaui batas. Itu tempat mereka kembali. Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya dalam tempoh yang lama. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wa salam. La yadhuquna fiha bardan wa salama. Mereka tak merasa di dalamnya itu sejuk. Kan? Tidak rasa di dalamnya itu sejuk, kan? Dan apa yang illa hamiman wa ghassaqa, apa yang mereka minum di dalamnya dihidangkan dengan minuman berbentuk air yang mendidih, hamiman wa ghassaqa, dan dalam bentuk nanah yang dihidangkan sebagai minuman bagi penduduk neraka. Wal'iyazubillah. Moga-moga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab azab yang telah disebutkan, dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga. Apatah lagi kita mohon digolongkan daripada, kita berharap, kan, kita pun kita merindui menjadi orang yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sayyidatina Aisyah akan diduduk dengan Nabi, kan. Satu hari Sayyidatina Aisyah nangis. Sebab apa? Dia teringat tentang ancaman-ancaman neraka ni, sampai menangis. Lembutnya hati orang yang hidup bersama Nabi SAW. Dia menangis teresak-esak, kemudian ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah nanti di akhirat nanti engkau akan kenal kami, engkau akan kenal keluarga engkau?" Dan kata Nabi SAW, tengok Aisyah nangis. Nabi tanya Aisyah dulu, dan Nabi tanya Aisyah, "Kenapakah kamu nangis wahai Aisyah?" Itu soalan Aisyah kepada Nabi. Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah di hari akhirat kelak nanti, adakah kamu akan tetap mengingati keluarga engkau sendiri, ya Rasulullah?" Apa yang Rasulullah kata? Kata Rasulullah SAW, ada 3 tempat nanti di hari akhirat nanti, tak ada siapa pun yang teringat tentang siapa. Tak ada siapa pun yang teringat. Masa tu fikir diri saja. Pertama apa? Pertama ketika ditimbang amalan. Ketika ditimbang amalan, kerana suspensnya, kerana takutnya kita, maka
ketakutan tu menyebabkan kita tak fikir lain melainkan nak selamat saja. Ketika ditimbang amalan. Di dalam surah Al-Qari'ah sebut apa? Fa amma man saqulat mawazinuh, kan, maka adapun siapa yang berat timbangan amal kebaikan dia, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diredai, kehidupan yang puas. Lega kalau dapat tahu timbangan itu yang berat adalah neraca timbangan amal kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinuh, manakala siapa yang ringan amal kebaikan dia, berat amal kejahatan, wal iazu billah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka bersedialah untuk neraka hawiyah, wal iazu billah. Itu yang menyebabkan Aisyah menangis. Jadi yang pertama, seorang tak dapat tempat yang seorang pun tak fikir tentang orang lain. Tak sempat mengenal siapa. Walaupun mak dia, walaupun anak dia, walaupun suami dia. Dia hanya fikirkan diri dia. Itu ketika menunggu timbangan amalan, keputusan timbangan amalan itu. Yang kedua, ketika mana getirnya kita menantikan tangan mana kita akan terima kitab amalan kita. Sama ada tangan kanan ataupun tangan kiri. Wal'iyazubillah. Ketika kitab amal kita diberi melalui tangan kanan yang kita terima, maka legalah kita ketika itu. Dan sebaliknya, akan menatijahkan suatu benda yang amat-amat kita takutkan. Sebab tu ketika itu suspendnya, takutnya kita sehingga kita tak mengenal siapa pun. Yang ketiga, ketika mana titian melalui titian siratul mustaqim, melalui titian surat. Melalui titian surat, ketika melalui titian surat, di bawah itu adalah bakaran api neraka. Dan ada pada bakaran api neraka di bawah itu cangkuk besi yang akan menarik kaki-kaki orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, akan ditarik. Maka ketika itu tidak sempat siapa pun fikir tentang siapa, yang fikir adalah tentang diri masing-masing. Itulah yang menyebabkan apa yang Nabi SAW sebut ketika mana Sayyidatina Aisyah menangis kerana terkenangkan azab api neraka. Itu orang yang hidup dengan Nabi SAW. Aisyah, seorang sahabat yang beriman dengan Nabi SAW. Apatah lagi kita sepatutnya merasakan gerunnya itu lebih-lebih lagi. Baik, kemudian disebutkan lagi, rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya boleh mendidihkan otak yang berada di kepala. Kita sudah pasti akan menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu sahaja. Tangan kita, kalau kita kena api pun, apa kita rasa? Ketika mana kita berada di terik panas matahari pun, apa yang kita rasa? Pedih, kan? Tak tahan lah. Apatah lagi ini adalah bakaran api neraka. Itu cukup azab berkali ganda yang kita semua takut untuk menghadapi. Sebab tu munajat yang kita selalu nasyidkan, kita lantunkan, apa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebut munajat itu daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Katanya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Merendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Aku tahu aku ni tak layak untuk syurga Firdaus. Itu syurga yang cukup, syurga yang tertinggi, syurga Firdaus.
Aku tengok amal aku pun tak seberapa. Aku tengok ketaatan yang aku lakukan pun tak seberapa. Aku tengok kemaksiatan yang aku kerjakan pun. Kan? Aku tahu aku tak layak masuk syurga Engkau, ya Allah. Bukan tak mau masuk, tetapi kita sedarlah kadar diri kita. Itu munajat yang disusun oleh ulama kerana tawaduk, kerana insafnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lastu lil firdausi ahlan. Aku tak layak untuk syurga firdausmu. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku ni tak sanggup nak hadapi, aku tak kuat dengan bakaran api neraka jahim. Aku tak sanggup. Di dunia pun kita kena api pun kita rasa pedih dah. Apatah lagi di akhirat nanti, kan, wala aqwa ala naril jahim. Kita photostat, rangkap ataupun kita buka YouTube, dengar munajat tu sambil kita menghayati makna. Baca ketika mana kita bersorangan, hayati makna dia, rasa insaf timbulkan di dalam hati kita bahawa kita minta ataupun kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ataupun dengan munajat tersebut. Kita tumpanglah munajat ulama. Tumpanglah kita nak susun doa sendiri, kita tak pandai. Jadi kita tumpang bagaimana ulama berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui munajat dia, kita tumpang agar keberkatan doa para ulama ini mengalir sedikit pada kita dan akan menatijahkan kita selamat daripada api neraka. Allahumma amin. Kita disebut lagi, kita sudah pasti akan menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari ataupun seminggu. Sehari pun tak tahan, apatah lagi seminggu. Dan kita tahu tempoh kehidupan di akhirat tak sama seperti yang kita rasa di dunia. Satu hari bersamaan dengan berapa tempoh masanya, lagi lama. Bagaimana kita nak hadapi, walaupun setakat sehari, setakat sejam pun kita tak boleh tempuh. Bagaimana kita nak lalui dengan dalam tempoh yang lama. Wal-'iyazubillah. Kemudian disebutkan lagi, cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dan dari saat ke saat hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Jutaan tahun yang akan datang. Orang ada sebut, orang Muslim, orang Islam ini masuk neraka, kalau buat maksiat masuk neraka pun lepas tu masuk syurga. Kan, cakap kita memang mudah. Tetapi setelah kita dengar apa yang ahli neraka lalui, maka kita nak kalau boleh tak mau jejak langsung. Tak mau jejak langsung. Jadi sebab tu kita perlukan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa ke semasa. Kita tak mau kita menjadi sebahagian daripada mereka. Wal-'iyazubillah. Kita mohon sangat-sangat. Para sahabat Nabi SAW, kan, para sahabat Nabi dahulu tadi kita dengar kisah Aisyah. Kisah Aisyah yang bila mana teringat kepada neraka, maka menangis ataupun mengalir air mata dia. Kerana apa? Kerana gerun. Di dalam kitab Hayatus Sahabah ada diriwayatkan satu kisah seorang lelaki Ansar. Seorang lelaki Ansar, apabila dia dengar pasal neraka, dia akan nangis. Dia tak boleh dengar tentang neraka. Bila dengar tentang neraka, dia akan nangis. Nangis yang bersangatan. Dia akan nangis yang bersangatan. Sehingga kan sampai dia tak boleh keluar daripada rumah kerana takutnya. Di dalam rumah, satu hari Nabi SAW datang ke rumah dia, berjumpa dengan dia. Nabi ketuk pintu, Nabi jumpa dengan dia, betapa gembiranya
dia dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teringatkan apa yang Nabi cerita tentang neraka itu. Dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dia terjatuh setelah memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terjatuh dan meninggal dunia. Dan apa yang Nabi sebut kepada sahabat ketika melihat dia jatuh ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, persiapkanlah pengkebumian sahabat ini, kan? Sesungguhnya ketakutan dia terhadap api neraka telah menghancurkan hatinya. Itu sahabat. Itu sahabat. Gerunnya mereka tentang azab api neraka. Jadi hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ancaman ini, ataupun ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan ancaman ini harus ataupun menjadi suatu benda yang kita kena selalu dengar. Untuk apa? Untuk melembutkan hati kita yang keras. Kita leka ataupun kita lalai dalam kehidupan dunia, apa yang melembutkan adalah melembutkan dengan ancaman-ancaman yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja balasan apa yang kamu kerjakan itu adalah pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang berjaya, itulah orang yang untung. Kan? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hanya saja kehidupan di dunia ini merupakan wamal hayatud dunya, kehidupan kamu di dunia ini tidak lain tidak bukan merupakan mata'ul ghurur, satu kehidupan, satu keseronokan, satu kenikmatan yang menipu. Itu ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran sebut kepada kita bahawa setiap yang bernyawa kita akan mati. Minggu lepas kita ada dengar tentang hadis alam barzakh. Tentang alam barzakh pun kita dah gerun. Tentang alam barzakh pun kita dah gerun. Apatah lagi perjalanan panjang yang kita akan tempuhi. Dan kita kena tahu kehidupan kita ni adalah kehidupan orang seperti orang yang bermusafir. Kita berada di alam roh sebelum kita dijadikan. Kemudian kita singgah di dalam kehidupan dunia yang sementara. Kemudian kita kena ingat satu hari kita akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan tempuhi apa yang disebut sebagai alam barzakh. Setelah kita melalui alam barzakh, kita akan dibangkitkan ke alam mahsyar. Setelah kita dihisab amal-amal kita, maka akhirnya barulah ditentukan kepada kita sama ada syurga itu yang kita idamkan ataupun neraka, wal'ayazubillah. Maka kita kena tahu perjalanan ataupun kehidupan kita ni seperti seorang musafir. Dan bagaimana Rasulullah SAW melihat dunia ini. Bagaimana Rasulullah SAW melihat dunia ini perlu kita lihat melalui apa? Melalui bacaan sirah baginda Nabi SAW. Melalui hadis-hadis Nabi SAW. Melalui kisah-kisah sahabat. Kita kena selalu baca. Kita tengok sirah bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan. Tempat tidur Nabi, rumah Nabi pun, kan?
Rumah Nabi pun, bilik tidur master bedroom kita pun besar lagi. Sedangkan Nabi SAW dipersembahkan kepada Nabi SAW. Malaikat datang kepada Nabi, nakkah ditukarkan lembah ini emas untuk engkau? Maka Rasulullah SAW memilih kenyang sehari, lapar sehari. Kenyang sehari, lapar sehari. Dan diriwayatkan Aisyah sebut, dapur rumah Nabi SAW ini tidak pernah tidak berasap. Maksud tak ada benda nak makan dalam tempoh sedemikian lama. Kerana apa? Kerana Nabi SAW mengambil kehidupan untuk kita contohi sebagai orang yang musafir. Kalau kita musafir kan, kalau kita musafir selalunya KLIA lah. Kan kita tengok cantik mana pun KLIA, kita tahu orang takkan duduk lama di KLIA itu. Kerana dia tempat persinggahan. Yang dituju adalah tempat kita tahu bahawa kita akan bermusafir. Begitulah dengan kehidupan dunia ini. Merasa nikmat macam mana pun di dalam kehidupan dunia ini, maka kita kena anggap ataupun kita kena tanamkan di dalam diri kita bahawa kita sedang bermusafir dan perjalanan kita panjang lagi untuk kita tempuhi. Jadi moga-moga hadis yang kita perdengarkan pada malam ini melembutkan hati kita agar terus berada di dalam keadaan insaf dan sedar dan terjaga daripada kelalaian dalam kita menempuh kehidupan kita seharian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab api neraka dan dipilih dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah seorang daripada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tawaduknya dia ataupun maknanya lembut ataupun tawaduknya Sayyidina Umar ni, apa yang kata-kata terkenal daripada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, kalaulah semua penghuni dunia ini masuk ke syurga kecuali seorang, aku takut seorang tu adalah Umar. Bagaimana hati yang ditarbiah oleh Nabi SAW mengisafi. Jadi kita kena hayati bagaimanakah kita nanti ataupun nasib kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Dan sekadar itu yang kita kongsikan malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada hadis yang keempat, hadis tentang merompak sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka insya-Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.